Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Husaini bin Yusni daripada Diploma Pengajian Islam SEM 6 ingin menyampaikan dua ringkasan daripada artikel Mufti Wilayah. Sama-sama kita dengarkan. Ringkasan yang pertama ialah ringkasan daripada hukum bermain TikTok. Okey, saya buat ni ringkasannya sendiri. Okey. Aplikasi TikTok adalah aplikasi yang banyak digunakan oleh orang sekeliling, terutamanya remaja di zaman kini. Setiap apa yang seseorang lakukan di atas niat seseorang itu sendiri, seperti tujuan seorang itu menggunakan aplikasi TikTok. Okey, maksudnya aplikasi TikTok ni dia dah famous dah. Banyak orang guna, terutama sekali remaja-remaja yang zaman sekarang ni. Banyak orang guna TikTok zaman sekarang. Nak buat video itu ke banyak. Ada banyak hukum yang ditetapkan oleh sebahagian mufti-mufti dan orang-orang yang berilmu. Ada yang menyatakan sekiranya bertujuan untuk kebaikan dan berdakwah, maka hukumnya harus. Dan jika sekiranya bertujuan untuk melalaikan, maka hukumnya makruh. Dan juga sekiranya ia membawa kepada keburukan dan dosa seperti syirik, maksiat dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram. Okey, maksudnya di sini dah letak dah sebahagian mufti-mufti ke yang orang yang berilmu dah tetapkan hukumnya sendiri. Jadi berhati-hatilah sekiranya kita ada aplikasi TikTok, kita nak main ke macam tu. Dan kita lihat pada zaman sekarang banyak anak muda yang menggunakan aplikasi TikTok dengan cara yang salah, seperti latih challenge, iaitu menari yang dengan menyerupai muka hantu atau syaitan dengan tulisan yang tidak ketahui asal di mukanya, dan video yang boleh terjerumus kepada yang haram seperti memegang tangan lelaki yang bukan mahram, aksi yang boleh terjerumus kepada zina atau lucah dan sebagainya. Sebagaimana kaedah fiqh yang menyebut ma ada ilah haram fahuwa haram, maksudnya apa sahaja yang membawa kepada yang haram maka ia haram. Okey, maksudnya kita tengok orang zaman sekarang dia banyak gunakan aplikasi TikTok dengan cara yang banyak yang haram, macam latih challenge tadi yang berjoget dengan muka yang tak tahu asal tulisan tu. Dia macam tulisan yang boleh pada syirik jugalah. So berhati-hati. Maka dari itu, aplikasi TikTok boleh digunakan, tapi gunakanlah sebagai sumber untuk menyampaikan dakwah. Elakkan daripada menggunakan dengan cara yang salah. Okey, ini ayat last, iaitu aplikasi TikTok boleh je guna, cuma gunakanlah dengan sebaiknya. Gunakanlah dengan cara baik, macam bagi tazkirah ke dalam TikTok tu, sampaikan dakwah dalam TikTok, macam-macam boleh buat. Sekian. Okey, ringkasan yang kedua ialah, boleh ke seseorang perempuan tu berimejkan botak sebab nak buang pewarna rambut tu? Okey, setiap wanita perlu berambut panjang bagi menampakkan ciri-ciri seorang wanita. Tapi wanita boleh mencukur rambut sekiranya ada keuzuran seperti kanser, luka yang perlu dijahit, kudis dan sebagainya. Tapi bagaimana pula dengan wanita yang ingin mencukur rambut? Ingin mencukur rambut kerana ingin membuang pewarna yang ada pada rambut. Okey, maksudnya setiap perempuan kenalah rambut panjang sebab nak nampak sikit lah dia perempuan ke tidak. Gitu. Dan sekiranya wanita nak cukur rambut sebab keuzuran macam kanser ke, luka ke, kudis ke, tu kira boleh. Tapi kalau botak saja tu tak boleh. Gitu. Tapi macam mana pula nak buang, macam mana pula orang nak mencukur sebab nak buang pewarna ada pada rambut? Boleh ke tidak? Hukum bagi seseorang wanita yang rambutnya berwarna bagi berwuduk adalah tak sah, kerana warna yang ada pada rambut tidak mengenai air yang diwudukkan.
Tapi jika seseorang wanita itu ingin mencukur rambut kerana ingin membuang pewarna ada pada rambut adalah sah dari segi syarak. Ini adalah kerana ketika wuduk, jika dia berwuduk, air tidak akan mengenai rambut kerana ada pewarnanya. Maka sah jika wanita itu mencukur sebab ingin membuang pewarna rambut tersebut. Ini bersesuaian dengan kaedah fiqh yang menyebut ad-daruratu tabi'un al-mahtura. Maksudnya darurat mengharuskan perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan. Okey. Maksudnya kat sini okeylah asalnya yalah wanita yang warna rambut ni tak sah. Serius tak sah sebab air tak kena kat rambut dia. Air wuduk tu. Dan jika seorang itu dia nak mencukur rambut sebab nak buang pewarna tu, okey, itu sah dari segi syarak. Dan seperti yang kaedah fiqh yang disebutkan tadi. Melainkan jika dia menggunakan inai untuk mewarnakan rambut, maka dia tak perlulah cukur rambutnya kerana inai tidak menghalang air untuk mengenai rambut. Maka dibolehkan sekiranya berwuduk. Maka dari itu sah jika seorang wanita itu mahu mencukur rambut kerana ingin membuang pewarna rambut. Okey. Sebut kat sini melainkan kalau dia pakai inai ke maka tak payah cukur sebab inai dia tak menghalang air tau. Jadi bolehlah. Maka dari itu sah jika seorang wanita itu nak cukur rambut sebab nak membuang pewarna rambut tersebut. Okey, sekian saja daripada saya. Maafkan saya jika saya ada tersilap kata ke, tersilap tafsir ke, tersilap meringkaskan tajuk kita pada ini. Okey, sekian tinggal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.